Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini sedang memandu balik daripada Muar, Johor. Baru saja melepasi R&R Air Keruh. Saya dah berhenti dah, rehat dah, solat, kemudian sambung perjalanan. Dan saya cuba nak buat satu video, insyaAllah, seperti yang saya janjikan. Sebabnya hari 17 bulan, saya janji 18 bulan esok. Bimbang tak berkesempatan, jadi saya buat je lah sambil drive ni. InsyaAllah tak mengganggu perjalanan, sebab saya memang memandu. Cuma sambil bercakap, tak ada masalah pun insyaAllah. Sekadar satu perkongsian untuk video yang pertama. Tadi dekat Muar, Johor, saya bersama dengan kaum ibu, termasuk ada seorang lelaki, kaum bapa, membincangkan topik culas nafkah. Baik, saya pun nak sambung isu culas nafkah ini untuk video saya yang pertama ini bagi channel YouTube bersama Suzana Ghazali. Berkaitan dengan culas nafkah, saya yakin ramai yang dah tahu bukan lagi isu biasa. Kan, bukan isu pelik lah kan, biasa dah lah kan. Dalam banyak kes adalah suami tak bagi nafkah tak cukup, suami yang tak kerja pun ada. Kan, macam kalau siapa-siapa yang memang pernah ikut saya sebelum ni dekat Facebook, saya pernah share macam mana ada satu kes 23 tahun perkahwinan, suami tak kerja langsung. Isteri itu yang berusaha dalam berniaga sampai mengumpul harta. Satu kes lagi dah 33 tahun kahwin kan, pun sama, suami tak bekerja langsung, isteri yang bertukus lumur sampai ada cucu dah. Tapi akhirnya kenapa cari saya? Sebab dalam diam suami itu kahwin lain. Saya bukan kata tak boleh kahwin lain. Isunya adalah ketidakmampuan suami tersebut. Tetapi suami tadi tu, yang tak kerja tadi tu, dia banyak duit. Contoh kes yang 23 tahun tu, semua harta atas nama dia. Kan, baik isteri dia kan. Jadi apa masalahnya? Dia mampulah walaupun bukan hasil keringat dia. Isu saya adalah culas nafkah ini sebenarnya bukan kesilapan suami 100%. Ada kaitan dengan kesilapan isteri. Isteri terlalu baik. Saya pun tak tahulah. Kadang-kadang rasa macam nak guncang-guncang je orang ni kan. Yang terlalu baik sangat, tak minta nafkah, suami tak kerja pun tak komen. Pernah ada pengakuan, tak naklah Kak Su, sat lagi saya komen, sat lagi bukan tak pernah komen. Saya komen sat lagi tak nak sembang dengan saya, dia tak layan saya. Kan? Jadi suami yang dah tahu perangai isteri yang lemah sebab tak dilayan tadi, maka bermaharaja lela lah dia. Isunya tak apalah, itu isu biasa. Okay? Poin saya nak cerita bagi berkaitan dengan culas nafkah ini, dia ada dua keadaan. Okay? Keadaan yang pertama adalah culas nafkah batin. Pun ada culas nafkah batin. Okay? Culas nafkah batin ialah hari ni suami yang mungkin ada orang ketiga, jadi dia abaikan isteri yang sedia ada. Okay? Ataupun ada kes perkahwinan suami yang memang sukakan orang lain, suka sama suka lelaki pun ya. Saya pernah ada kes, suami tu muda 30-an, isteri pun muda 30-an, tapi dalam masa yang sama suami tu bercinta dengan seorang lelaki warga emas enggak. Kan, tak tahulah apa nikmatnya. Tapi nak cerita kata, dalam masa yang sama culas nafkah batin kepada si isteri yang sedia ada. Isu je juga, kita nak kena faham, culas nafkah batin ini juga sebenarnya adalah kelalaian suami. Jangan ingat nafkah batin semata-mata hak suami. Tak. Nafkah batin juga adalah hak isteri. Ingat tu isteri, nafkah batin juga adalah hak anda, bukan semata-mata tanggungjawab anda.
Kalau rasa suami tu macam dah kurang nak layan tu kan, kau belai-belai, kau goda-goda, kau rayu-rayu lah. Suami kau kot lupa nak malu apa? Kan? Tapi kau tak jalan juga kan? Dah nak buat macam mana? Hati tak boleh dipaksa kan? Boleh guna peruntukan mahkamah. Kita ada peruntukan untuk isteri tadi boleh dapatkan perintah untuk kembali hidup bersama sebagai suami isteri. Dan ketika suami mendapat perintah ini, suami perlu melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya menurut hukum syarak. Tapi yelah, kalau tak buat juga, nak buat macam mana? Kan? Sekurang-kurangnya anda isteri dah usahakan. Dan paling penting juga, bila dah ada perintah mahkamah syariah untuk suami tu buat tanggungjawab dia, termasuklah memberikan layanan nafkah batin kepada isteri, dia ingkar juga, maka boleh kita buat penguatkuasaan perintah. Kan? Dah tu pula boleh pula buat komitel. Kurang-kurangnya dia kena denda. Kan? Terubatlah sikit hati tu yang sakit tadi kan? Okey. Itu bab nafkah batin. Bab culas nafkah zahir. Nafkah zahir sebelum tu kita kena faham Nafkah zahir adalah segala keperluan isteri. Dan kalau ada anak, termasuk anak-anak. Isunya juga kena faham, keperluan itu juga di dalam kemampuan suami. Dan kena jelas serta faham juga kemampuan suami itu selepas suami itu berusaha. Berusaha yang ulama kita maksudkan adalah berusaha dengan sedaya upaya tanpa mengabaikan kebajikan suami. Maksudnya bukanlah kata mentang-mentang lah nak cari duit banyak-banyak sampai tak tidur malam lah, ataupun sampai berhutang dengan anak long ke contohnya kan. Punya nak buat kendak soal isteri ni. Okey, tu tak boleh. Suami kena berusaha sedaya upaya tanpa mengabaikan kebajikan termasuk kesihatan suami. Maksudnya boleh bekerja 2-3 kerja tapi jangan sampai menyebabkan kesihatan terganggu. Okey, jadi isteri pun kena faham. Bab nafkah zahir ni, background suami tu sendiri memberikan satu faktor. Sebab tu, mana-mana isteri ataupun mana-mana wanita sebenarnya yang belum berkahwin, kok rasa yang diri sendiri tu maintenance besar. Kan? Contohlah, saya punya barang makeup pun 500. Contoh kan? Cerita siap-siap dekat bakal suami. Kadang-kadang memang pun tak apalah, I sanggup aja, you minta lah intan pun dia bagi kan, sebab sebelum kahwin. Tapi realistik lah. Sebab tu sebelum kahwin ambil tahu berapa gaji bakal suami. Tak payah duk kalut sat lagi dia kata saya mata duitan pula. Memang jadi isteri kena jadi mata duitan. Sebab tanggungjawab anda adalah di bawah suami. Tanggungjawab kebajikan anda tu suami kena tampung, suami kena tanggung. Kadang-kadang memang kata apa, tak apalah, I kerja gaji I besar lagi. Okay, fine. Betul. Tapi ke depan, maksud ke depan apa? Bila dah melalui perkahwinan, bila suami tu dah terbiasa gagal tanggungjawab, ini yang menjadi masalah macam tadi tu. Yang kahwin 23 tahun tak buat tanggungjawab, tuk-tuk, dapat kawan yang dinamakan madu. Saya bukan kata boleh poligami. Bukan saya kata menafikan poligami, tapi isu kemampuan. Tu point dia, right? Jadinya kena pastikan bakal suami anda itu memang berkemampuan untuk menanggung anda. Tapi kalau dah nama cinta, memang rasa tak apalah, you tak bagi banyak pun tak apalah setakat yang ada. Okay, fine, tak ada masalah. Memang suami isteri ini kena jadi macam Wonder Pets kan. Apa yang penting, kerja sama. Kan, kerja sama maksudnya bukan kongsi bagi dua. Saat lagi sewa rumah 600, you 300, I 300. No, bukan macam tu. Apa-apa segala perbelanjaan rumah tangga kena gunakan dulu gaji suami. Bila dah tak cukup dah daripada gaji suami tu tadi, barulah isteri tolong top up.
Itu baru namanya isteri membantu suami. Kalaulah anda yang bayar banyak, kan, suami duit pun berkepuk juga. Tapi sebab tak apalah, isteri you kan bekerja banyak kan, isteri gaji tinggi kan, you lah bayar lebih. Ini yang menjadi masalah. Kenapa masalah? Sebab hukum kata suami yang kena buat tanggungjawab. Jadi bila perkara tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya, memang biasanya akan timbul masalah. Sebab itulah para isteri, kalau betul sayangkan suami, tolong pastikan suami anda buat tanggungjawab. Kalau tahu kemampuan dia tak berapa sangat, anda boleh tolong. Berkat tu lebih lagi, insya-Allah. Sebab suami bagi nafkah dalam kemampuan dia. Dan untuk keperluan aja. Keperluan. Jangan saat lagi sekarang ni dah riuh kan, dengan Aktifas lah, pulut dakap lah, kacang lah kan. Dia pun nak juga. Suami garuk kepala. Kesian suami botak saat lagi kan. Jadi keperluan sahaja. Kalau anda berkemampuan, kau nak beli peluk-peluk ke apa benda, kau belilah, tak ada masalah, okey? Jangan bebankan suami. Dan kalau contoh kata suami itu gajinya banyak, duitnya banyak, tapi ya Allah ya Tuhan, kedekutnya ya Allah, kau kerabat Haji Bakir kat maknya kan. Haji Bakir kata apa kat anak dia? Kau ingat ya, 1 tahun jangan minta apa-apa dengan bapak ya. Jadi kalau itulah spesiesnya, boleh dapatkan dulu hikmat nasihat di pejabat agama. Biarlah ustazah ke pejabat agama tolong nasihat dulu kan. Nasihat yang betul lah ya. Okey, maksudnya sekarang ni kena bagi clear tanggungjawab suami, kena bagi nafkah yang perlu. Okey, ikut kemampuan dia. Kalau dah bagi nasihat dah, tapi ya Allah, tak dengar cakap juga. Okey, inilah masanya untuk gunakan peruntukan undang-undang. Kita ada perintah nafkah isteri. Saya ulang, perintah nafkah isteri. Maksudnya dalam tempoh perkahwinan pun dah boleh mohon perintah nafkah kalau suami itu liat nak bagi nafkah. Okey, kalau ada anak, mohon juga untuk kes nafkah anak. 2 kes yang berbeza. Okey, 2 fail yang berbeza. Tapi kan ada pula yang risau. Sat lagi kalau saya minta nafkah, sat lagi suami saya marah, dia cerai saya, macam mana? Kan? Macam mana? Mudah je. Kalau kau sayang juga laki kau yang tak nak bagi nafkah tu, kau tunggu aje lah. Tak komen lagi dah. Boleh? Kan? Kalau nak juga, silakan, tak ada masalah. Isunya sekarang ni, kita nak betulkan keadaan. Kalau kau masih nak dalam perkara yang sama, fine, teruskanlah perkahwinan. Nak cerita kata, undang-undang memberikan kebajikan untuk kaum wanita berdasarkan hukum syarak. Hanya anda sendiri nak ataupun tak. Kalau tak nak, tepuk dahi, jawab sendiri. Sekian saja untuk video kita yang pertama. Doakan saya sampai dengan selamat, insyaAllah. Kat lagi dah, insyaAllah. Okey. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube bersama Suzana Ghazali. Dan juga share. InsyaAllah saya akan cuba usahakan untuk adakan video yang lebih banyak lagi untuk perkongsian pelbagai info dan juga kes-kes, insyaAllah. Tolong subscribe, tolong share. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.